Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 18 September 2020. Berbaki 2 minggu lagi berakhirnya program moratorium, individu yang memerlukan bantuan pembayaran balik pembiayaan digesa segera memberi maklum balas atau mengunjungi bank masing-masing untuk tujuan mengesahkan lanjutan moratorium yang ditawarkan. Timbalan Menteri Kawangan 2 Muhammad Shahar Abdullah berkata, selain membantu peminjam yang masih memerlukan bantuan pasca moratorium, langkah itu juga penting untuk mengelak rekod kredit terjejas selepas September ini. Setakat hari ini, 98% daripada jumlah permohonan telah diluluskan oleh pihak bank-bank. Ini satu petanda yang cukup baik kerana kita prihatin dan mendengar kehendak PKS dan individu. Beliau berkata demikian selepas seminar persediaan pasca moratorium bersama perusahaan kecil dan sederhana PKS di Kota Kinabalu. PKS yang ditemui menyambut baik inisiatif kerajaan melanjutkan moratorium secara bersasar yang dilaksanakan sehingga akhir tahun ini. Kita tidak tahu keadaan ekonomi akan datang. Jadi sekurang-kurangnya bila ada penambahan dia akan membantu sedikit sebanyak. Cumanya kita akan tengok selepas habis lanjutan itu adakah kita sudah boleh untuk meneruskan ataupun kerajaan akan bagi insentif lain. Recently, my own company also, the bank has contacted me to say that you want to choose installment reduction or pay interest only. So I think this is a very practical way to address. From a tourism perspective, I think so far moratorium is really help for those companies who able to maintain to have a better cash flow. So if the government can reconsider, try the very best to, if like with a condition to extend, I think that will be most welcome. Moratorium yang berkuat kuasa pada 1 April lepas akan berakhir pada 30 September ini. Masalah kecurian dan sambungan elektrik secara haram di seluruh Sabah akan diselesaikan. Ini terutama yang melibatkan beberapa kawasan penempatan setinggan seperti di Kampung Numbak dan Kampung Suang Parai yang terletak di kawasan pantai barat Sabah. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata pihaknya sedang membincangkan kaedah mitigasi terbaik mengatasi masalah ini, antaranya menggunakan konsep pembekalan khas secara pukal melalui pembekal tenaga bebas atau IPD. Sebab itu kita mengambil beberapa langkah, antaranya ialah melalui usul melantik independent power distributor di kalangan syarikat tentu untuk bekerjasama dengan SSB dan sebagainya. Namun demikian, saya percaya kementerian dan juga SSB akan mencari jalan yang lebih konkret untuk membolehkan penyelesaian yang lebih tersusun dan mengambil pendekatan jangka panjang yang terbaik. Kerana kita tak boleh biarkan isu ini berlarutan. Beliau melakukan lawatan kerja ke Kampung Numbak di Sepanggar. Berhubung cadangan pengambil alihan operasi Sabah Electricity Sdn Bhd oleh Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Dr. Samsul berkata satu jawatan kuasa teknikal telah ditubuh bagi mengkaji perkara tersebut. Ini termasuk perbincangan demi mencapai kata sepakat berhubung cadangan pengambil alihan tersebut. Peruntukan RM1.25 juta diperuntukkan bagi pembaikan dan naik taraf bangunan Mahkamah Sandakan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Syabuddin Yahya berkata usaha itu bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan mahkamah kepada orang awam. Menurut Datuk Syabuddin, langkah itu juga bagi memberi keselesaan kepada kaki tangan serta semua pihak yang berurusan dengan mahkamah. Kerja-kerja pembaikan dan naik taraf bangunan mahkamah akan mengambil masa setahun bermula Jun tahun depan. Di antara lain ialah untuk menaik taraf sistem kebakaran yang ada di sini supaya ianya lebih bersifat semasa dan mengikut perkembangan terbaru. Dan selain daripada itu, kerja-kerja dalaman akan dilaksanakan
Beliau melakukan lawatan kerja ke Mahkamah Sandakan. Datuk Syahbudin menambah peruntukan hampir RM5.500.000 diberikan kepada mahkamah lain di negeri ini untuk pelaksanaan pada tahun depan. Ia meliputi Mahkamah Kudat, Lahadatu, Keningau, Kinabatangan, Semporna, Beaufort, Tawau dan Kota Kinabalu. Sementara itu, katanya beliau akan berbincang dengan Kementerian Keuangan bagi menambah bas baharu bagi perkhidmatan mahkamah bergerak. Masyarakat Islam perlu mempertingkat kesedaran untuk mempunyai perlindungan takaful yang secukupnya sebagai persediaan ketika berlaku kecemasan. Kesedaran tersebut penting bagi menjamin kesejahteraan pencarum dan keluarga ketika berlaku sesuatu musibah seperti kemalangan, kebakaran, banjir, penyakit kritikal atau kematian. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah Haji Samin Ongki berharap masyarakat Islam di negeri ini mengambil peluang tersebut demi manfaat diri dan keluarga. Kita menyokong dan juga memotivasi masyarakat supaya segera mengambil perlindungan ini. Bukan untuk tujuan mesti ada kemalangan, tetapi sebagai tabungan untuk masa depan kita. Beliau berkata demikian selepas program ziarah dan penyerahan cek tunai berjumlah RM100,000 kepada mangsa kemalangan yang meninggal dunia di Jalan Merotai Tawau pada 5 Ogos lalu. Dalam kejadian itu, 4 orang guru sekolah kebangsaan Umas-Umas Tawau terbabit kemalangan dengan 2 selamat dan 2 lagi meninggal dunia, termasuk Nuriziani Kafli alias Masri 24 tahun. Sementara itu, bapa Allahyarhamah Nuriziani Kafli alias Masri Musli berkata anaknya baru saja berkhidmat sebagai pendidik pada November tahun lalu dan menjadi pencarum takaful selama 3 bulan. Jadi dengan wang insurans itu kami sudah berbincanglah, satu keluarga akan mendermakan balik bagi pihak arwah. Sekolah tapis atau masjid yang itu kami dermakan. Mudah-mudahan dapat dipanjangkan lagi amal jariah beliau. Jentera Parti Islam Se-Malaysia PAS sentiasa bergerak seiring bersama-sama jentera calon daripada Perikatan Nasional PN dalam membantu perjalanan kempen pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 yang kini memasuki hari ke-6. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 merangkap Setiausaha PAS Kelantan, Datuk Cik Abdullah Madnawi berkata, meskipun tidak mempunyai sebarang kerusi dipertandingkan pada PRU DUN Sabah kali ini, namun PAS turut mengatur jenteranya untuk membantu calon PN memenangi pilihan raya ini. Sementara itu, calon PN bagi kerusi DUN Petagas, Datuk Seri Dr. Arsid Sedi yakin kerjasama antara Bersatu dan PAS di bawah naungan PN mampu membangunkan negeri ini. Saya telah melihat kerjasama di antara komponen-komponen parti dan juga di antara ini PAS, UMNO dan Bersatu. Mereka bekerja keras dan membantu, demikian juga dibantu oleh parti-parti negeri seperti PBS. Beliau ditemui pemberita RTM selepas Majlis Ramah Mesra bersama penduduk Kampung Ketiau Putatan. Sementara itu, memperkasa ekonomi belia dengan menyediakan tapak kekal untuk anak muda berniaga antara perkara yang menjadi fokus calon PN Bersatu kerusi DUN APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Perkara itu akan dibincang bersama pihak berkaitan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA jika diberi mandat oleh penduduk di DUN APAS. Buat masa ini pun, semasa saya jadi wakil, saya telah banyak membawa isu-isu ini ke Dewan Undangan Negeri. Kerana saya selalu dikunjungi oleh persatuan-persatuan beliau untuk memohon dana. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program perjumpaan santai Kelab Kereta dan Kelab Motor bersama calon Perikatan Nasional N68 APAS di Bandar Seri Indah Tawau. Dalam perkembangan lain, calon BN bagi kerusi DUN Sekong, Hazuliza Muhammad Dani,
terus mendekati lebih ramai pengundi di kawasan berkenaan. Alhamdulillah kita menerima banyak respon positif daripada pengundi, para pengundi dan penduduk-penduduk Batu Sapi yang begitu memberi satu kata-kata semangat, respon yang cukup positif di sepanjang kempen saya, dan saya berkeyakinan pengundi di kawasan Batu Sapi ini sudah sedia matang. Beliau ditemui media ketika melakukan kempen rumah ke rumah di Kampung Sundang Darat Sandakan. Hazulizah antara 43 calon wanita yang bertanding dalam PRU Dun Sabah ke-16. Calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Dun Karamunting memiliki manifesto tambahan dalam menggariskan rancangannya untuk memajukan lagi kawasan itu jika dipilih pengundi pada PRU Dun Sabah 26 September ini. Datuk Chew Koh Hwa berkata beliau berhasrat merancangkan pembangunan di kawasan Karamunting dari segi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tambahan kepada Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah JRS yang baru dilancarkan. 6 manifesto itu menubuhkan zon perdagangan bebas, menubuhkan pusat perniagaan dalam talian e-dagang dan menaik taraf dengan memodenkan kawasan lapang pasir putih. Berkenaan dengan itu free trade zone, itu trade zone kan, dia ada two in one. Because it's a free trade zone, dia pun termasuk dalam pada itu pelabuhan free zone. Dengan cara begitu, free trade zone ini boleh membangunkan kawasan Karamunting dan juga di seluruh daerah Sandakan. Beliau memberitahu sidang media selepas melancarkan manifestonya di Sandakan. Seorang lagi calon BN bagi kerusi Dun Gumgum, Suhaimi Nasir, memberi tumpuan untuk mewujudkan sebuah pusat daerah kecil dan mewartakan kampung Gumgum sekiranya diberi mandat menjadi wakil rakyat bagi Dun itu. Dun Gumgum ini kita tidak dapat naik tarapkan. Kan kena kita bergantung kepada Majlis Perbandaran. Sedangkan Majlis Perbandaran memegang 4 parlimen. Boleh dikatakan, jadi akhirnya pentakbiran itu memencilkan Gumgum ini sebagai satu pentakbiran yang jauh daripada bandar. Beliau ditemui selepas menghadiri program bersama rakyat di dataran Setco Pasar Malam Gumgum, Batu 16 Sandakan. Saya pilih parti. Saya pilih parti. Saya pilih parti. Saya pilih calon. Saya pilih calon. Saya pilih parti. Saya pilih parti. Kalau saya sebab calon. Saya pilih calon. Saya pilih calon. Baik, sekian berita Pagi Sabah. PRU Dun Sabah #BahUndi 2020 terus patuhi SOP ditetapkan. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan.
Selamat pagi, bersama saya Grace Prince Nachwa dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 18 September. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi membincangkan isu-isu yang dihadapi penduduk di negeri ini. Timbalan Menterinya Datuk Zailah Muhammad Yusof berkata intipati perbincangan itu antara lain merangkumi isu kebajikan masyarakat dan juga keperluan pembangunan kumpulan sasar. Kita akan bincang isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama yang kita boleh bina antara Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan Kerajaan Negeri Sarawak, isu-isu yang melibatkan kumpulan sasar kami. So, bukan sahaja keperluan kebajikan tetapi perluan pembangunan ekonomi kepada kumpulan sasar kami. Jelasnya hasil perjumpaan akan dibawa ke Putrajaya bagi merangka bajet rancangan Malaysia ke-12 melibatkan keperluan masyarakat terutama di Sabah dan Sarawak. Datuk Siti Zailah turut memuji program kerajaan negeri yang memberi impak terhadap pembangunan masyarakat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program turun padang KPWKM edisi Sarawak di Asajaya Samarahan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Siti Zailah turut mendedahkan bahawa pembayaran bantuan khas ibu tunggal bagi Sarawak sedang dilaksanakan secara berfasa. Setakat ini sebanyak 10,705 permohonan telah diterima dari Sarawak dan daripada jumlah itu 5,852 permohonan diluluskan. Pada program itu turut diadakan taklimat pelanjana semula ekonomi negara dan bicara interaktif perkhidmatan. Sarawak menerima bayaran cukai jualan negeri SST 5% berjumlah RM3 bilion daripada penggiat industri minyak negara. Sebahagian besar pembayaran itu dibuat oleh syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang berjumlah RM2.9 bilion, manakala selebihnya dari Shell, Murphy Oil, Pertamina dan Sapura OMV. The payment of SST by Petronas and its subsidiaries is the result of a settlement reached between Petronas, the federal government and the state government, whereby Petronas, upon reaching an agreement to withdraw its judicial review appeal to the Court of Appeal, thereby and thus recognizing the state constitutional power to impose the tax, the discontinuance of civil case by the state against Petronas was then withdrawn. Ketua Menteri mengumumkan demikian kepada pemberita selepas menerima cek daripada pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh yang turut disaksikan Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Langkah seterusnya jelas Datuk Patinggi Abang Johari akan memfokuskan terhadap perbincangan bersama Kerajaan Persekutuan bagi mencapai penyelesaian komersial berhubung penemuan minyak dan gas yang dihasilkan di Sarawak. Dana baru ini membolehkan Sarawak mempergiat usaha pembangunan sedia ada sekaligus menjalin hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sarawak memerlukan infrastruktur lebih baik untuk menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak memiliki kelebihan perbandingan untuk pelaburan kerana mampu menawarkan tarif elektrik dan air selain kadar tanah yang berpatutan. Namun, ia tidak mencukupi untuk menarik pelabur, terutama pelabur asing. Ke arah itu, Datuk Amar Awang Tengah berkata Sarawak lebih menghargai pembiayaan persekutuan untuk memperbaiki infrastruktur. Jelasnya, aktiviti ekspor dan import barangan Sarawak menerusi Pelabuhan Klang akan melibatkan kos logistik tambahan selain keadaan jaringan jalan raya di negeri ini yang tidak memuaskan menambah kos pengangkutan. Oleh itu, beliau berharap peruntukan tambah baik infrastruktur selain menyediakan insentif cukai diberikan
dialihkan kepada Sarawak untuk menangani kos logistik yang tinggi. Tambahnya, Sarawak juga memerlukan lebih banyak peruntukan untuk membangunkan taman perindustrian dan premis perniagaan untuk memenuhi keperluan pelabur, terutama perusahaan kecil dan sederhana. Datuk Amar Awang Tengah menyatakan demikian pada sesi keterlibatan industri bersama Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz di Kuching. Sesi tersebut merupakan aktiviti turun padang Menteri Kewangan bagi memperoleh input sebagai persediaan bajet 2021. Penghantaran bekalan makanan asas untuk penduduk terjejas banjir di kampung-kampung daerah Marudi telah mula diagihkan oleh Jawatankuasa Bencana Daerah Marudi semalam. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Pengguang Manggil menerusi laman Facebook beliau memaklumkan bahawa bantuan telah diedarkan ke Kampung Long Maro, Kampung Benawak, Sekolah Kebangsaan Benawak dan Kampung Lubuk Kulat. Datuk Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi turut memuji usaha petugas Jawatankuasa Bencana Daerah di atas tindakan pantas masing-masing. Beliau berkata pihaknya akan sentiasa berhubung dengan Jawatankuasa Bencana Daerah Marudi, Beluru melalui pegawai-pegawai daerah masing-masing untuk perkembangan semasa dan bantuan yang diperlukan. Seramai 37 individu ditahan kerana gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan pada Selasa lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa memaklumkan tangkapan dilakukan menerusi operasi cegah jenayah dan pemantauan pusat hiburan di sekitar Bandaraya Kuching. Operasi dilakukan di dua lokasi berbeza itu melibatkan tangkapan 14 orang lelaki dan 17 orang wanita. Kesemua individu yang ditahan telah dikompaun di bawah Peraturan 3 PPPPB kurungan nombor 8 2020. Dalam operasi itu, seramai 147 individu telah diperiksa melibatkan pemeriksaan di 20 buah premis. Superintendent Mervin dalam kenyataan media turut memaklumkan seorang lelaki turut ditahan dipercayai positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Sarawak TTPRS mengarahkan dua syarikat pemaju tempatan membuat pembayaran pampasan bagi 6 kes tuntutan pemilik rumah yang berasingan. Dalam kes pertama, ahli panel TTPRS yang diketuai Presiden panel Robert Elon Sireng, syarikat pemaju Khajana Sendirian Berhad telah menerima arahan untuk membayar pampasan sejumlah RM34.3 ribu kepada Tan Kahan Keng, pemilik rumah teres 2 tingkat di Jalan Kongping atas kelewatan penyerahan milikan kosong. Menurut Robert, pemilik yang membuat perjanjian jual dan beli pada Januari 2015 hanya menerima serahan milikan kosong VP pada Jun 2019 iaitu 2 bulan selepas tarikh sijil kelayakan menduduki OP pada April 2019. TTPRS juga telah mengarahkan pihak pemaju dan kontraktor di bawah selian TTPRS untuk membuat pemeriksaan ke atas kerosakan pada rumah tersebut dalam tempoh 45 hari berikutan aduan tentang kecacatan mutu kerja. Sementara kes kedua menyaksikan syarikat pemaju Ikram Suria Sendirian Berhad diarah untuk membayar tuntutan pampasan berjumlah RM36.3 ribu kepada 5 pemilik rumah teres 1 tingkat di Taman Pasir Pandak berikutan kelewatan penyerahan milikan kosong. Kelima-lima pemilik tersebut masing-masing telah membuat perjanjian jual dan beli antara penghujung tahun 2016 dan awal tahun 2017 sebelum menerima VP 2 bulan selepas pengeluaran OP pada Mei 2020. Pihak pemaju menyatakan kelewatan berikutan faktor cuaca hujan yang menjejaskan kerja-kerja pembinaan, namun alasan tersebut tidak diterima panel TTPRS berikutan pihak pemaju tidak mempunyai dokumentasi kukuh berkaitan faktor tersebut. Bertemakan Taman Haiwan dan Tumbuh-tumbuhan, Taman Riadah VH Green Nature Park di Kuching antara lokasi pilihan pengunjung untuk aktiviti riadah. Pengoperasian semula ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu, Taman Riadah ini menyediakan 26 jenis binatang antaranya binturong, landak dan ayam Belanda selain kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan.
terletak di Jalan Akses FSC Matang. Antara yang menarik perhatian pengunjung ialah pertunjukan interaksi antara burung kakak tua dan pelatih burung profesional. Dekat taman ni kami ada satu-satunya dekat kucing yang setahu saya lah, yang dekat kucing yang ada pertunjukan burung. Itu adalah tarikan utama park ni lah, taman ni, sebab kami ada pertunjukan burung yang belum ada lagi di dekat mana-mana taman yang lain. Dan kami ada tunggang kuda, kami pengunjung boleh menunggang kuda, iaitu kuda padi itulah. Dan kami ada permainan untuk karnival dan permainan yang berkaitan dengan pembelajaran dekat luar bilik darjah lah. Bukan itu sahaja, pengunjung juga boleh menunggang kuda padi di sekitar taman ditemani pelatih kuda profesional. Gabriel ketika ditemui pemberita memberitahu pihaknya juga memastikan prosedur operasi standard sentiasa dipatuhi setiap pengunjung ke taman riadah berkenaan. Pengunjung yang ditemui memberitahu taman riadah ini menjadi pilihan sebagai lokasi untuk mengisi masa lapang bersama keluarga memandangkan masih berada dalam PKP pemulihan. Taman tu bertemakan taman hijau, so suasananya lebih tenang. Kami dapat merasakan suasana kampung walaupun tidak dapat balik kampung. Sepanjang PKP, sebenarnya kami sekeluarga kurang keluar dari rumah. Jadi kami ambil kesempatanlah masa cuti macam Hari Malaysia untuk keluar bersama keluarga di tempat macam tu lah. Ada tempat untuk melancong, jadi kami pilih tempat tu sebagai tempat percutian untuk membawa anak-anak. So dalam tempat COVID kita lebih memilih untuk di Kuching lah. Ya, saya lebih memilih untuk berada di Kuching lah sewaktu COVID ini masih dalam negara kita kan. Kami pilih tempat tu untuk membawa anak-anak ke situ tangga binatang. Sebab kita dah si dapat nak keluar ke sini-sini, the international door has been closed, so the batok yang paling dekat untuk kita ngembak, untuk kami orang ngembak anak-anak tangga ialah kepelbagaian binatang yang ada di situ. Bukan sahaja dapat beriadah bersama keluarga semasa negara dalam ancaman pandemik COVID-19, bahkan dengan memilih taman riadah berdekatan dalam daerah maupun dalam negeri, ia mampu menyumbang kepada ekopelancongan dalam negeri. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Dengan itu saya Grace Prince Senachwa, sehingga kita berjumpa lagi. Salam.